Can't listen to this anymore. I can't accomplish a goddamn thing of any human meaning or worth until we cure ourselves of slavery and end this pestilential war. Abraham Lincoln adalah seorang presiden yang ke-16 Amerika Syarikat yang memegang tampuk penguasaannya hanya pada tahun 1861 sampai 1865. Hanya 5 tahun, sebab pada tahun kelima 14 April 1865 Abraham Lincoln mati ditembak. Abraham Lincoln ni dia kena tembak dari jarak dekat di sebuah teater yang bernama Ford Theatre oleh seorang pelakon pementasan pada hari tersebut juga, John Wilkes Booth, yang mana aku panggil dia Mr. Booth lah okay, untuk senang pronounce. So John Wilkes Booth ni dikatakan mempunyai mental illness. Dia ditangkap 12 hari selepas pembunuhan dia, okay? Dan perbicaraan dia bukan dibuat pada mahkamah yang biasa-biasa ni. Dia dibicarakan di mahkamah tentera, okay? Dan kenapa aku mention mahkamah tentera di sini? Kerana benda ni akan jadi isu bila aku bincangkan tentang teori-teori ataupun konspirasi untuk kes pembunuhan Abraham Lincoln ni. At first, kenapa Abraham Lincoln ni orang nak bunuh dia? Sebab dia adalah seorang presiden yang berjiwa rakyat, okay? Dia mempunyai satu polisi yang menentang sistem penghambaan dan dia tak suka perang dingin, okay? It's a good thing lah, okay, kalau kita dengar dua benda tu kan. Tapi ianya merugikan keluarga Rothschild dan kawan-kawan dia, yang mana sistem penghambaan ni dia menguntungkan orang-orang kaya yang sekarang ni kita kenali sebagai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. So Abraham Lincoln ni dia tentang, okay, sistem penghambaan yang tu. Dan dia menentang perang dingin pula. Kenapa? Sebab Rothschild and the gang ni dia offer kepada negara ataupun kerajaan yang sedang berperang ketika itu, kalau korang nak beli senjata api atau apa untuk kegunaan perang korang boleh pinjam dengan aku. So bila kerajaan dan negara tu pinjam dengan bank ni, apa yang berlaku adalah diorang mengenakan bunga yang tinggi, yang menyebabkan kerajaan itu ataupun negara itu dia tak mampu nak bayar balik benda tu. Jadi Abraham Lincoln nampak benda tu dan dia merasakan bahawa sekiranya Amerika Syarikat meneruskan perang dingin ni, maka Amerika Syarikat ni akan terikat dengan hutang dengan bank tu selamanya. Abraham Lincoln pun fight lah dua benda ni dengan mengeluarkan polisi dia sendiri. So dalam konspirasi pembunuhan Abraham Lincoln ni, Rothschild and the gang adalah satu, orang kata, orang percaya bahawa diorang ni sebenarnya mastermind di sebalik permainan ni. Tapi orang nak sabitkan dengan bukti, tak ada. Okay, so aku mengeluarkan satu teori yang ada bukti lah, orang kata ada relate dengan cerita apa semua. Tak adalah kita macam accuse others, okay? Tapi kita kata dia yang buat sebab kita ada proof, kita ada evidence yang boleh sabitkan dia dengan kesalahan tu. So yang pertama adalah kisah isteri kepada Abraham Lincoln. Dia percaya bahawa Andrew Johnson yang merancang pembunuhan suami dia. Okay, siapa Andrew Johnson ni? Andrew Johnson ni dia vice president, wakil presiden. Presiden siapa? Presiden Abraham Lincoln lah. Jadi dia rasa Andrew Johnson ni yang merancang pembunuhan suami dia. Apa sebab benda ni boleh berlaku? Sebab isteri dia tahu bahawa Andrew Johnson ni dia tak puas hati dengan suami dia Abraham Lincoln tu. Sebab apa? Pernah berlaku beberapa hari sebelum kes pembunuhan Abraham Lincoln ni, Andrew Johnson, Abraham Lincoln ni adalah dalam satu event kerajaan, okay? So Andrew Johnson ni dia mabuk berat. Dia mabuk sehingga dia di luar kawalan diri dia sendiri, tak boleh nak kawal mulut dia, dia bercakap mengapu-mengaban. Jadi Abraham Lincoln ni dia tak suka nak tengok pegawai dia mempunyai that kind of behaviour lah di dalam satu majlis. It's a government event, okay?
So dia panggil security untuk hantar Andrew Johnson ni balik. Di situ Andrew Johnson ni merasakan dia ni dihina. Jadi dia marah lah dengan Abraham Lincoln. Dan itu apa yang isteri Abraham Lincoln percaya. Mungkin sebabkan kejadian itu, Andrew Johnson ni yang merancang untuk bunuh suami aku. Itu apa yang isteri Abraham Lincoln percaya. Tapi kita kalau nak percaya pun, kita kena ada evidence. Okay, so apa evidence yang sokong isteri Abraham Lincoln punya statement ni adalah 7 jam sebelum kes pembunuhan Abraham Lincoln, sepucuk surat yang ditulis oleh Mr. Booth, pembunuh kepada Abraham Lincoln, dijumpai di lobi sebuah hotel yang mana Andrew Johnson ni menginap. Okay, 7 jam sebelum surat tu dijumpai di lobi hotel Andrew Johnson. Dan itu membuatkan Andrew Johnson sebagai suspek utama kes tersebut. Tapi bila difikirkan balik, kalau Andrew Johnson ni yang rancang, takkan dia nak suruh si Booth ni hantar surat pada dia? Dah lah 7 jam sebelum, hari yang sama. Dah confirm lah disabitkan Mr. Booth tu dengan dia bersekomplot, orang kata kan. Jadi di situ orang mula curiga. Tapi Andrew Johnson dah jadi suspek utama lah, senang cerita. Jadi bila kita duk siasat, bukan kita lah, polis lah kan. Polis mendapati bahawa diary Booth, okay, 18 muka surat hilang. Jadi polis pun heran lah, sampai 18 muka surat hilang, Mat, apa cerita ni? Dan tempoh nak mencari muka surat yang hilang tu pun agak lama lah. Okay, dipendekkan cerita, pihak polis jumpa juga 18 muka surat tu. Tak tahulah macam mana diorang boleh buat, tapi jumpa 18 muka surat tu berada di atas loteng sebuah rumah orang yang bernama Edwin Stanton. Nak tahu tak siapa Edwin Stanton ni? Edwin Stanton ni, dia adalah dari pihak Abraham Lincoln juga. Okay, salah seorang orang yang rapat, satu figure yang rapat dengan Abraham Lincoln ni. Okay, kalau nak cakap terus cakap direct, tak payah nak ada orang-orang sampaikan. No, orang yang rapat di sekeliling dalam circle kenalan rapat Abraham Lincoln, Edwin Stanton ni kira ada lah. So bila orang dapat diary yang terkoyak daripada Mr. Booth punya diary tu atas loteng Edwin Stanton ni jadi suspek utama lah. Dan di sini berlaku lagi satu konspirasi yang mana Edwin Stanton ni menjadi salah satu bual bicara bahawa mungkin Edwin Stanton ni yang merancang pembunuhan kepada Abraham Lincoln, dan dia menjadikan Andrew Johnson sebagai kambing hitam untuk kes ni. So Andrew Johnson yang akan menerima segala hukuman terhadap kes ni lah. Apa yang membuatkan si Edwin Stanton ni nak bunuh sangat Abraham Lincoln ni? Okay, ingat, Edwin Stanton ni, dia dengan Rothschild and the gang rapat. Bukan sekadar dia hanya rapat dengan Abraham Lincoln, tapi dia rapat dengan Rothschild and the gang. Dia pun antara orang kaya yang menerima faedah dalam sistem penghambaan. Dan dia ni adalah orang yang pro peperangan. Dan ada yang mengatakan bahawa John Wilkes Booth ni sebenarnya perbicaraan tu berlaku di mahkamah tentera. Okey, jadi apa-apa yang berlaku di situ tak dihebah-hebahkan lah. Kalau kata mati, hukuman mati habis macam tu je lah, orang tahu. Dia tak tahu macam kod dia mati. Oh, dia mati kenapa? Dia mati hukuman tembak. Oh, ya ke? Okey. Tapi kita tak nampak, kita tak tahu apa kejadah semua. Nak katakan apa yang berlaku dalam mahkamah tu, yang tahu, yang betul-betul tahu 100% berlaku dalam mahkamah tu adalah tentera dan Edwin Stanton sendiri. Dikabarkan Mr. Booth tak mati pun. Walaupun dalam mahkamah tentera tu dia dijatuhkan hukuman mati, tapi dia tak mati. Dikabarkan dia diterbangkan oleh Rothschild dan dibela
si John Wilkes Booth ni oleh kekayaan, dengan kekayaan Rothschild, dan dia settle down di satu tempat yang saya pun tak tahu di mana lah kan. Itu rahsia diorang lah. Tapi nak katakan apa keuntungannya yang mereka dapat bila diorang bunuh Abraham Lincoln ni? Siapa lagi yang nak usulkan polisi-polisi menentang sistem penghambaan dan perang dingin ni? Oleh Abraham Lincoln. So bila orang yang usulkan benda ni dah mati, orang yang fight tentang usul ni dah mati, who else? No one. So yang untung okay. Stay tuned and stay safe.